Bali. Okey, seketika ini kita nak berjeda seketika berikan tumpuan kepada kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di World Trade Center Kuala Lumpur. Ada gambaran dan juga paparannya. Okey, boleh kita bawakan bersama dengan anda itu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pimpinan-pimpinan parti dan juga bersama dengan pimpinan-pimpinan kerjasama PH dan juga BN. Okey. Ya, kelihatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi membawa ataupun bersama dengan para penyokong dan WTC KL menjadi meriah pada malam ini untuk kita menyambut dan juga melihat individu-individu dan juga tetamu-tetamu kenamaan yang prolifik untuk bersama menantikan keputusan pada malam ini PRU DUN ke-15. Okey, itu saja kita bawakan bersama paparannya di WTC KL dan juga kita membawakan tadi di Permatang dan juga di beberapa kawasan Sekincan, juga di Pandan Indah dan juga okey, kita nak saksikan pemenang pada ketika ini di mana? Di kawasan Selangor, ya? Okey, jom kita bawakan di kawasan Selangor. Sila bantu saya untuk membawakan di manakah kawasan yang kita nak bawakan pada malam ini. Pemenangnya adalah setakat 10:17 minit malam ini di N20 Sungai Bakap. Okey, tetapi ini di Permatang, Selangor, Nur Syazwani Noh berjaya memenanginya, merampas kerusi tersebut dengan majoriti 1,728. Okey. Dan seterusnya. Okey, di manakah? Okey, itu saja. Itu saja perkongsiannya. Nampaknya Selangor ini, Said dan juga Syafiqah, tadi kita sudah jangkakan daripada awal tadi turnout voters ataupun jumlah pengundi yang keluar. Kalau sedikit bilangannya agak menggusarkan untuk kedua-dua bahagian. Tetapi kalau tinggi mungkin status quo-nya berbalik. Ya. Ya, tapi sebelum tu saya nak kenalkan terlebih dahulu. Kita bertambah juga kumbang juga. Nampaknya saya seorang je lah bunga malam ni kan. Saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Sebenarnya saya nak tanya pasal isu Kelantan sebab kalau kita lihat kepada wajah ketiga-tiga dan keempat campur dengan Ismail, dia macam okey, dah jangka. Doktor, macam mana? Okey, kalau dikira sentimen semasa di Kelantan, sebenarnya terdapat beberapa isu yang berlaku di Kelantan, seperti isu pengguguran Menteri Besar Kelantan, isu air. Tapi nampaknya isu itu dilihat masih lagi tidak begitu berkesan. Dan juga tawaran-tawaran yang tidak kurang menariknya daripada parti lawan mereka dilihat masih lagi tidak membawa kesan. Sedangkan di segi yang turun mengundi juga agak kurang sedikit banding dengan negeri lain. Tapi pada masa yang sama kita sedar bahawa maknanya yang berada di dekat negeri Kelantan tersebut, tanpa bagi kita andaikan pengundi luar tak datang ramai pun turun, tapi ia tetap menyokong kerajaan pimpinan PAS. Maknanya kita lihat budaya politik sudah lama bersebati dalam konteks masyarakat di negeri Kelantan. Apabila kita lihat, saya jangka kita jangan terkejut nanti keputusannya agak ekstrim, mungkin 2-3 kerusi saja, itu tu maksimum. Tapi inilah kita lihat kembali kepada budaya politik mereka, yang mereka suka unsur-unsur yang bersifat kenegerian, yang bersifat unsur bagaimana isu mengenai Melayu Islam itu digunakan untuk meyakinkan pengundi mereka untuk terus bertahan di sebalik kita tahu perubahan yang berada di pusat, iaitu kepimpinan Perdana Menteri yang ke-10. Jadi maknanya dari segi budaya politik masih lagi tidak berubah dalam tempoh sekitar 33 tahun. Kena mencari puncanya mengapa. Saya akhirnya dalam kita mencari puncanya, akhirnya bergantung kepada pengundi itu sendiri. Pelbagai kita boleh katakan, kita ada analogi kan, kita boleh bawa satu kuda itu untuk minum, tapi mereka tak juga nak minum. Jadi apa maknanya keputusan mereka sendiri aja. Tapi apapun, ini merupakan keputusan demokrasi. Mereka mempunyai kebebasan untuk memilih, dan pastinya ada punca-punca lain kita beri sebab dari segi
suasana yang barangkali jauh berbeza daripada Selangor. Itu barangkali apa yang mereka dampakkan, yang bagi mereka agak sederhana. Tapi dalam konteks mereka telah diberikan literasi dalam konteks pemahaman PAS itu sendiri. Konsep sukunya, berterima kasih, konsep bahawa kesemua itu juga ada aturan dan hukum alamnya yang perlu dilihat dalam konteks tersebut. Yang keduanya ialah sekitar suasana politik yang tidak sama dengan apa yang di Pulau Pinang misalnya. Misalnya pernah pergi ke lapangan dekat Kelantan dulu, kita lihat bagaimana wakil-wakil rakyat PAS ini yang menjaga rakyat dia dalam konteks yang barangkali di Pulau Pinang, di Selangor kurang, terutama di kawasan bandar. Kenduri, kelahiran, kematian, budayanya lain. Budaya lain. Ada yang pernah berlaku juga ketika kita buat kajian lapangan dulu, bila ada yang meninggal, mereka sendiri membantu membawa van jenazah. Itu yang berlaku. Jadi konsep lawmaker mereka barangkali tak sama dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat di Pulau Pinang, di Selangor, di kawasan bandar dan sebagainya. Bagaimana mereka nak sesuatu yang bersifat personal touch. Okay. Walaupun kita lihat kalau dalam konteks di segi dewannya, dari segi memperkatakan isu kalau kita lihat agak kurang dilihat, kurang kritikal, dilihat kurang lantang, dilihat kurang memberikan berhujah dengan begitu baik. Tapi itulah kehendak pengundi di situ. Hanya rakyat Kelantan yang mengenali negeri Kelantan itu. Iya. Saya ingin nanti selepas kita kembali ada lintas langsung melihat kepada apa ertinya ini kepada dakwaan tentang gelombang hijau itu. Tapi katanya Juasih bersiap sedia. Silakan Is. Saya nak sahut balik gelombang wanita. Sebab saya anak nak jawab ni. Kena pakai tudung dulu. Yang menang tadi tu kan. Okey, faham. Kena pakai tudung dulu. Bukan di negeri yang dimaksudkan. Okey. Saya nak sahut itu. Ini Puan Sri Bibi Sharliza menentang Datuk Edin Shazli Sif yang juga merupakan bekas timbalan menteri. Jadi kita saksikan keputusannya di Juasih. Silakan. Baik, terima kasih Ismail. Jadi kita akan bersama dengan Puan Insinyur Shirin Idora Mahmud, Pegawai Pengurus Pilihan Raya DUN N15 Juasih, untuk kita mengetahui siapakah yang akan memenangi kerusi DUN N15 Juasih ini. Kita terus bersama dengan Puan Insinyur Shirin Idora Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Shirin Idora binti Mahmud selaku Pegawai Pengurus bagi bahagian Pilihan Raya DUN N15 Juasih mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya terlebih dahulu ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua petugas, khususnya kepada penolong-penolong pegawai pengurus, pembantu-pembantu pilihan raya, pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, ketua-ketua tempat mengundi, pegawai dan anggota keselamatan PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Penerangan, media tempatan dan antarabangsa, pejabat pos, semua petugas-petugas pilihan raya DUN N15 Juasih dan semua pihak yang terlibat. Tidak lupa juga kepada calon-calon dan wakil-wakil calon serta semua penyokong parti politik yang memberi sepenuh kerjasama dalam mendukung demokrasi pada pilihan raya pada kali ini. Dengan kerjasama semua pihak, pilihan raya bagi DUN N15 Juasih berjalan dengan lancar dan sempurna. Saya selaku Pegawai Pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N15 Juasih dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya bahagian Pilihan Raya Negeri N15 Juasih yang diperolehi ialah 1. Edin Shazli bin Syed, nama parti Perikatan Nasional, bilangan undi 4,471. 2. Puan Sri Bibi Sharliza, nama parti Barisan Nasional, bilangan undi 4,549.
Jumlah undi yang ditolak ialah 87, majoriti 78. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 68.03%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Puan Sri Bibi Sharliza dari Parti Barisan Nasional Malaysia PN telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N15 Juasih. Sekian, terima kasih. Baik, teka-teki siapakah penyandang kerusi N15 Juasih sudah pun kita ketahui, iaitu Puan Sri Bibi Sharliza Khalid dari Barisan Nasional yang memenangi dengan 4,549 undi, iaitu majoriti 78 undi. Buat semua pengundi DUN N15 Juasih, siapa pun pemenang, anda telah pun menjalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih dan pengundi yang bertanggungjawab. Jadi sekian saja laporan dari N15 Juasih bersama saya Farhuda Sairan serta kru penerbitan. Kembali ke Ismail yang sahih di RTM. Terima kasih sahabat saya di Juasih, termasuk dalam Parlimen Kuala Pilah, Puan Sri Bibi Sharliza Muhammad Khalid. Tahniah diucapkan. Ada yang menyebut berkenaan tentang legasi keluarga diteruskan. Tan Sri Isa Samad merupakan suami kepada Puan Sri Bibi Sharliza dan juga anak andanya Muhammad Najib bertanding di Bagan Pinang. Jadi apa mungkin akan ada perkabaran-perkabaran baik untuk keluarga ini dan juga untuk keluarga Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak membawakan ke beberapa lokasi yang berbeza juga. Kita nak bawakan bersama dengan anda pada ketika ini. Inilah dia, boleh kita kemas kini setakat 10.30 malam. Okey, Muhammad Nur Huzaini bin Abdul Rahman, jumlah undi 13,360, majoriti undi 3,809. Ini di Kota Putra setakat 10.38 minit malam. Menang, ya. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional ataupun PAS, dan juga seterusnya N06 Permaisuri Muhammad Yusof bin Majid, jumlah undi 14,837. Okey. Dan itu antara perkongsiannya. Ada beberapa lagi lokasi lain, dan ini di Selangor, di Sungai Tua. Seperti yang dimaklumkan penyandangnya ataupun kita lihat kepada kemenangan yang berpihak kepada Datuk Seri Amiruddin Syari dengan 19,678, majoriti 5,185. Tahniah diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. InsyaAllah, apakah kita akan melihat pembentukan Kerajaan Negeri Selangor akan diteruskan dengan pimpinan dan juga wajah Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari untuk meneruskan legasi kepimpinan itu. Dan yang seterusnya, okey, ada yang seterusnya, kalau tidak ada, mungkin kita boleh teruskan perbualan saya. Ya, Is sebut tadi soal kemeriahan di PWTC, tapi sini juga meriah. Kita bertambah soalan lagi. Tadi saya nak gantung satu soalan tadi berkait tentang gelombang hijau itu dengan gambaran keputusan setakat ini. Kita bagi Dr. Awang Azman dulu kan, sebab dia baru dia masih sejuk enjin kan. Boleh kita rumuskan keputusan ini dengan kaitannya terhadap gelombang hijau itu? Okey. Gelombang hijau, nak dikaitkan gelombang hijau, ya, kita boleh katakan itu merupakan gerakan politik yang berasal daripada kawasan yang melebel kawasan majoriti Melayu untuk mereka memberikan alternatif kepada landscape politik yang ada. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat negeri-negeri yang mereka menang itu adalah kubu kuat mereka. Terengganu ini bukan pertama kali baru dikuasai oleh PAS. Kelantan juga sudah berapa lama sudah dikuasai oleh Parti PAS. Kedah juga sejarah dia memang bertukar ganti. Kemudian terus dikuasai oleh PAS. Tapi kalau dikatakan gelombang hijau itu sudah pasti ia akan sampai dan mewabak dengan momentum yang besar hingga menyebabkan Selangor hampir kalah misalnya. Negeri Sembilan hampir kalah. Itu kalau katakan betul-betul gelombang hijau. Tapi pada masa yang sama kita dapat lihat bahawa di kawasan pengundi majoriti Melayu yang terbesar, mereka menggunakan sentimen dengan Melayu Islamnya untuk mereka
menembusi kubu-kubu di kawasan majoriti Melayu itu. Kalau kita lihat di kawasan misalnya di kawasan Pematang misalnya, kita tahu kawasan itu majoriti Melayu. Sama je tempat lain, kawasan itu majoriti Melayu. Tapi untuk kawasan campuran, saya kira kawasan itu sukar untuk mereka menembusi. Malah kalau kita dapat lihat beberapa kawasan lagi punya trend yang sama. Jadi mereka cuba hendak menembusi di luar kubu utama tiga negeri tersebut. Walaupun berdasarkan keputusan yang ada tersebut, walaupun mereka cuba nak menawan, katanya nak 6-0, tapi setakat ini saya lihat masih 3-0. 3 sama. Ya. Masih lagi 3 sama. Kita ingin kongsikan calon-calon yang telah pun menang sehingga ke waktu ini, sehingga ke pukul 10.49 malam ini. Ini kegemaran Is ni. Selangor K20 Lembah Jaya. Saya ingat Juasih tadi. Bukan ya? Saya, Nuansa dan juga genre saya mungkin berbeza. Banyak hati minat ada dia. ultimate. Ultimate menang. Okey, tahniah. Oh, majoriti je 6,678. Okey. Ada lagi pemenang yang kita ingin kongsikan keputusan rasminya. Kita saksikan. Selain daripada sebelum ini kita telah tunjukkan Menteri Besar Selangor. Ya, kita pun sudah menjangkakan ramai Menteri Besar akan kekal. Ini di Pandan Indah. Jadi keputusan yang menang secara rasminya telah diumumkan. Ini Pakatan Harapan. Tapi panel saya sebut tadi dia menanti-nantikan mana Hulu Kelang. Tak keluar lagi keputusannya, nanti nak ulas Hulu Kelang itu macam mana. Ada lagi? Ada lagi. Okey. Sila Fikah. Kita tunggu. Mungkinkah keluar Hulu Kelang? Itulah. Kita nanti-nanti juga sebab Syahir dan Dr. Makzi nak ulas. Menarik juga. Sabar. Ini Negeri Sembilan. Petang. Dan yang menang Barisan Nasional. Majoriti 2,790. Dan pada peringkat ini sudah pun semakin jelas tentang status quo. Cuma yang kita ingin lihat adalah beberapa hot seat, kerusi-kerusi tumpuan dan juga jumlah kerusi. Ya. Dan ada petunjuk bagaimana kedudukan Terengganu. Nanti tunggu keputusan rasminya. Tapi saya nak majukan soalan yang sama tadi tu. Makna sambung lagi? Ya. Dengan gelombang hijau ini, melihat kepada realiti ini, bagaimana kita menafsirkannya. Kerana ada orang akan kata inilah gelombang hijau, ini manifestasinya. Tapi kalau ikut Dr. Wan Azman tadi, Dr. Makzi dia kata tak juga, sebab penetrasi ke dalam Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan itu tidak berbekas. Ya, gelombang hijau kita lihat dia ada sempadannya, iaitu daripada utara sehingga ke tengah. Dan sekarang kita nampak Selangor adalah limit bagi gelombang hijau, sebab Negeri Sembilan kita lihat bahawa Negeri Sembilan, BN dan juga PH masih kuat di sana. Dan juga di Pantai Timur. Oleh sebab itu persoalannya sekarang ialah dia bukan soal gelombang hijau yang dikaitkan dengan pengundi Melayu semata-mata, sebab pengundi Melayu juga ada di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, dan juga di Selangor banyak juga kawasan yang dimenangi oleh PH dan juga BN. Cuma banyak bergantung kepada sejarah, terutamanya PAS yang telah membina kekuatan secara perlahan-lahan, senyap-senyap di kawasan-kawasan tersebut. Dan kita lihat bahawa dengan adanya sokongan daripada Bersatu, maka ia dapat menambah kekuatan sedia ada pada PAS. Jadi kawasan Malay Belt di utara Perak, di Kedah, Perlis, Kelantan Terengganu itu adalah memang dari dulu adalah begitu kompetitif dengan UMNO. Jadi apabila ada sokongan daripada Bersatu, ia menambahkan lagi. Dan satu lagi, gelombang hijau ini dia bukan semata-mata oleh sebab faktor Melayu dan Islam semata-mata. Tapi disebabkan oleh kekuatan, maknanya mood untuk membangkang di kawasan-kawasan tersebut, termasuk di Selangor. Ya, yang telah mana sejak kebangkitan Pakatan Rakyat bersama PKR dan juga DAP, pengundi-pengundi yang kritikal. Doktor, jelaskan mood membangkang ini.
Maksudnya mood membangkang. Ya, membangkang Tiba-tiba selera membangkang, meluap-luap. Ya, kepada establishment, kepada kerajaan. Anti-establishment itu. Anti-establishment itu wujud. Dan selama ini apa yang berlaku di kalangan PKR, DAP dan PAS waktu PKR DAP dalam pembangkang dulu, mereka telah memwujudkan satu apa dipanggil sebagai capital di kalangan parti-parti pembangkang ini untuk bersikap melawan. Jadi apabila ada suasana begini, ianya telah menarik. Ia bukan tentang dasar, ia tentang selagi kita membangkang maka itu heroism. Ya, betul. Heroism itu yang ditunjukkan oleh Menteri Besar. Dan ada juga ciri-ciri entertainment di dalamnya. Oh ya, sudah tentu. Politik ini memang entertainment. Untuk melawan. Dramat. Membangkang. Jadi itu fenomena Sanusi di Kedah itu ada unsur keterujaan entertainment, walaupun bagi setengah orang itu menyampah, tetapi setengah orang banyak yang suka dan merasa seronok dengan suasana itu. Boleh saya Okey, tambah? nampaknya kita ada lagi perkembangan daripada SPR. Terus saja sama dengan Ismail ataupun kita terus saja ke SPR kalau sudah pun bersedia. Silakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, sebentar lagi akan diadakan sidang media yang kedua berkenaan dengan keputusan PRU DUN ke-15 dan PRK P036 Kuala Terengganu. Baik, sebelum ini pengurusi SPR iaitu Tan Sri Abdul Ghani Saleh telah pun mengumumkan keputusan bagi dua negeri iaitu bagi Terengganu dan Kelantan di mana PAS telah membentuk kerajaan. Baik, seterusnya beliau dijangka akan mengumumkan untuk tiga negeri lagi iaitu Kedah, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Kita terus ke sidang media. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Kedah ke-15. Saya Tan Sri Abdul Ghani Saleh, Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 bagi 36 kerusi Dewan Negeri Kedah yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 12 Ogos 2023. Bagi keseluruhan pengundian sehingga jam 10.20 malam 12 Ogos 2023, Perikatan Nasional PN telah memenangi sejumlah 19 kerusi dari 36 kerusi yang diperuntukkan dan dengan ini berjaya memperolehi suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan. Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Pulau Pinang ke-15. Seterusnya, keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan ke-15 bagi 40 kursi Dewan Undangan Pulau Pinang yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 12 Ogos 2023. Bagi keseluruhan pengundian sehingga jam 10.34 malam 12 Ogos 2023, Pakatan Harapan PH telah memenangi 21 kerusi dari 40 kerusi yang diperuntukkan dan dengan ini berjaya memperolehi suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan. Sekian untuk makluman. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri di atas sidang media itu tadi. Baik, begitulah tadi sidang media oleh pengerusi SPR di mana mungkin saya boleh ulang semula keputusan pilihan raya iaitu PRU DUN ke-15 bagi negeri Kedah dan Pulau Pinang. Baik, untuk Kedah, Perikatan Nasional telah memenangi 19 daripada 36 kerusi iaitu majoriti lebih 50% untuk membentuk kerajaan negeri. Manakala bagi Pulau Pinang, Pakatan Harapan Barisan Nasional telah memenangi 21 daripada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri dan memenangi majoriti lebih 50%
untuk membentuk kerajaan. Jadi ini merupakan dua negeri yang telah diumumkan keputusannya oleh pengurusi SPR sebentar tadi. Dan selepas ini dua buah negeri-negeri iaitu Selangor dan Negeri Sembilan akan diumumkan sebentar lagi, termasuk pilihan raya kecil P036 Kuala Terengganu. Sama-sama kita nantikan. Kita terus ke studio. Ya, itu keputusan yang baru diumumkan. Dan selain daripada kita ada tetamu secara dalam talian. Ya, secara dalam talian kita bersama dengan Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa, Pensyarah Kanan Sains Politik, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru tepat kalau kita nak cerita gelombang wanita. Sebab tadi langsung tak ada jalur wanita. Tapi nanti lagi kita cerita mengenai wanita itu nanti. Sebab saya lagi tertarik nak bertanya mengenai, ini juga dibangkitkan oleh Ismail sebentar tadi, mengenai faktor legasi ataupun membawa nama keluarga. Adakah itu masih lagi memberi impak kepada peratusan ataupun kepada corak pemilihan pengundi di PRU DUN ke-15 ini? Alright, so kalau kita tengoklah keputusan yang setakat ni antara rasmi dan tidak rasmi, cerminan itu masih dengan PRU 15 yang lalu, tidak memperlihatkan kepada calon sangat tapi lebih kepada parti gabungan antara PHBN dan juga antara Perikatan Nasional. Di sini kita tengok calon itu mungkin memainkan peranan tapi tidak sekuat parti yang bertanding. Kalau kita tengok status quo yang result yang baru keluar ini, masih cerminan 3-3 setakat ini walaupun tidak rasmi itu. Dan kita nampak di sini kalau calon yang bertanding, walaupun latar belakang yang kita kata tiada pengalaman, kita kata calon yang viral baru ni apabila tidak boleh bercakap, tidak boleh berbicara, tidak boleh pertama kali menyertai dan menjadi calon untuk bertanding, tapi boleh menang besar juga. Maknanya di sini calon itu bukan perkara yang utama yang dipertimbangkan pengundi dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri di 6 buah negeri ini, tetapi lebih kepada parti yang bertanding itu dan kerjasama itu. Maknanya kita melihat kepada mereka melihat lebih besar iaitu calon menteri besar ataupun kalau kita tengok di sinilah lebih kepada pemilihan calon menteri besar itu, siapa calon menteri besar dan bukan kepada calon yang bertanding. Saya tertarik dengan apa doktor katakan tadi mengenai kriteria calon itu. Kalau untuk lelaki mungkin dimaafkan, tapi kalau untuk wanita ini macam dilihat secara mikro, pengalamannya apa, meritnya apa, pendidikannya apa, macam bagaimana doktor melihat kepada perkara ini? Adil ataupun tak adil untuk wanita? Okey, kalau wanita kita tengok penyertaan kali ini sangat rendah. Kita tengok di sini calon wanita yang bertanding, dan ada daripada 6 negeri itu tiada satu pun calon wanita yang dipertandingkan. Jadi kita agak sedih di sini walaupun bukannya kata saya ini adalah untuk memperjuangkan feminisme, tapi penyertaan itu sangat rendah di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kalau kita tengok di jumlah yang dipertandingkan wanita daripada 572 calon yang bertanding itu, kita tengok 71 sahaja calon wanita dan sebanyak lebih kurang dalam 51%, dan juga ini sangat rendah penyertaan wanita dalam sebagai calon. Macam mana suara-suara ini untuk dibawa kepada di dalam negeri dan juga parlimen akan datang? Penyertaannya itu masih rendah, dan juga nak kata dianaktirikan itu boleh dikatakan juga dianaktirikan, sebab kalau ikutkan tu calon wanita itu perlulah seiring, bukan sama rata ataupun duduk sama rendah atau berdiri sama tinggi. Sekurang-kurangnya memberi sumbangan yang banyaklah kepada parti dan juga politik. Kita mengharapkan ada perubahan selepas ini atau 5 tahun akan datang.
untuk calon wanita. Ya, sama seperti mana saya sebutkan kepada Tuan Syahril sebentar tadi. Dia tak boleh lama sangat sebab kita ada Sabah, lepas Sabah ada lagi Johor dan yang seterusnya. Jadi mekanisme apa yang perlu dilakukan ini dalam keadaan yang segera ini? Mungkin ada sedikit cadangan. Untuk segera itu memang ambil masa lah, sebabnya kalau kita ikutkan sekarang di dalam penyertaan ini baru saja dah dicalonkan dan diumumkan. Nak tak nak kita kena tunggu untuk pilihan raya akan datang. Lama lagi lah, 5 tahun lagi. Dan di sini saya mengharapkan juga parti itu memberi kepercayaan kepada golongan wanita untuk mempertabatkan dan memberi kepercayaan supaya mereka ini diangkat untuk dijadikan calon dalam bertanding dan juga mereka diberi peranan yang agak penting. Kita tak naklah lagi hanya memegang portfolio yang berkaitan dengan wanita, masyarakat, Kementerian Kebajikan sahaja. Tapi kalau boleh kita nak suara-suara wanita ini didengari dan di pelbagai peringkat portfolio dalam kementerian. Ya, kalau saya sebut ni nanti Syafiqah akan marah. Saya nak tengok Kementerian Wanita tu diterjui oleh menteri lelaki. Tapi itu tu dia akan membawa kita pada satu pembaruan. Sepatutnya begitu. Kenapa tidak? Dia akan ada satu perspektif yang berbeza di situ. Betul. Why not? Betul. Jadi dalam konteks kita banyak bincang soal kapasiti tokoh calon Suara Syahrir. Keputusan yang kita lihat setakat ini, kalau berdasarkan Dr. Ayuni tadi mengatakan bahawa faktor parti yang mendominasi, elemen calon juga memainkan peranan saya kira di sana sini bila nak menentukan itu. Bukan hanya soal menteri besarnya, tapi juga banyak juga nama-nama besar yang kita lihat tumbang pada hari ini, Syahir. Ya, betul. Saya tak menafikan langsung ada peranan faktor calon tu. Tapi bukannya faktor calon kali ini nampaknya tanpa menyebut kerusi-kerusi tertentu, faktor calon memberi kerugian daripada keuntungan. Okey. So faktor yang negatif pada calon itu dia menyerlah. Dalam kata lain, calon yang tak tepat untuk kerusi itu maksudnya? Okey. Calon yang tak tepat dan calon yang mungkin ada baggage yang masih lagi belum dapat so itu yang saya rasa yang saya kira lebih ni. Cuma saya tak sure ada keputusan-keputusan kurang tak rasmi ni. Kartel kumpulan Azmin Ali kena datang semula. Besok kita ulas selepas melihat jumlah majoriti grup Azmin Ali misalnya dia Hilman Adham dengan Dr. Afif menang tipis-tipis 30-58 ni sangat-sangat halus tipis majoriti dia. So ada juga walaupun ada yang kalau secara konsensusnya di peringkat nasional dapat negatif baggage dari segi personal. Ini kita akan perdalamkan lagi, tapi kita nak pergi ke Gemencih dahulu. Boleh. Gemencih dah tak sabar-sabar nak melaporkan kepada kita. Silakan di Gemencih pada ketika ini. Pengisytiharan keputusan pilihan raya. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N35 Gemencih dengan ini mengisytiharkan bahawa Suhaimizan Bizar Hai dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N35 Gemencih. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih untuk keputusan di Gemencih. Seterusnya kita nak saksikan di Kelantan dan juga di Terengganu. 32 kerusi di Terengganu dan juga 45 kerusi di Kelantan. Ayo sama-sama kita saksikan mapping yang paling awal ini nak dimulakan di mana sebenarnya. Berikan sedikit perkongsian bersama dengan saya pada ketika ini. Kita ambil Terengganu terlebih dahulu. 32 kerusi ya di Terengganu. Ini mappingnya. Tadi diumumkan oleh pihak SPR selepas 17 kerusi berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional, maka ia sudah boleh membentuk angka ataupun majoriti untuk membentuk kerajaan negeri Terengganu. Itu dia warna hijau lebih banyak dan juga lebih besar berbanding warna biru di Terengganu. Ini di Kelantan sebenarnya 43 kerusi. 45 kerusi, tetapi yang dikemas kini adalah 43 kerusi, 1 PH dan juga di 1 PN. Okey, itu Kelantan. Seterusnya di Terengganu. Okey, makanya ini menggambarkan bahawasanya Kelantan cemerlang pada kali ini. Perikatan Nasional beberapa jangkaan dan juga beberapa analisis yang dilakukan, tetapi daripada 45 kerusi dipertandingkan, 43 berjaya ditawan oleh penyandang kerajaan negeri sebelum ini, iaitu Perikatan Nasional ataupun PAS. Dan di Terengganu,
Okey, ini yang dinyatakan tadi, Terengganu ada 32 kerusi. Seperti yang saya nyatakan tadi, 26 kerusi PAS dan juga masih lagi kosong ya, beberapa kawasan dan juga di beberapa lorekan yang belum ada warnanya di situ. Jadi walaupun sebegitu, untuk 32 kerusi PAS sudah boleh mula membentuk kerajaan di negeri Terengganu seperti yang diumumkan oleh pihak SPR, dan juga sedikit perkongsian juga di Kedah 19 daripada 36 dan juga Penang 21 daripada 40. Kedah ini Perikatan Nasional dan juga Penang untuk Pakatan Harapan. Juga sedikit saya nak kongsikan, walaupun tidak ada perkongsian dari segi infografik ataupun datanya, adalah di Pedu, Muhammad Aziz berjaya menewaskan Datuk Mazhir Khalid dengan 14,397 undi. Ulu Kelang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menang 25,597. Gurun Badrul Bakhtiar 17,771. Dan juga di Jitra, seorang bekas Naib Chancellor di sebuah universiti, Dr. Haim Hilman, 34,342. Okey, ini nama-nama ni saya rasa Syafiqah kenal ni. Ya. Selaku peminat bola sepak. Gol Okey. Dia kesinambungan ya daripada apa persoalan Syed sebentar tadi mengenai nama-nama itu. Mungkin ya, tadi saya bercakap dengan doktor mengenai merit kalau untuk wanita, tapi kalau untuk lelaki saya tanya Syarif teruslah. Gol tak gol sekarang ni? Okay, obviously macam jawapan tadi tu dia tak ada yes or no yang jelas. Ada kawasan personality memainkan peranan, ada sebagainya tidak. Pada saya sendiri, personality tak ada benda yang dia boleh tawarkan secara personal. Dia still nak kena ikut apa yang parti dia boleh tawarkan. So kalau personality macam contohnya Badrul Bakhtiar, manifesto pun dia kata nak tawarkan selepas dia menang. So, dan kita boleh tanyalah sekarang. So it means polemik atau politik punya diskurs ni yang berkaitan idea ni dah letakkan ke tepi. Rasional dah tak ada. Dia very much emotionally driven and perhaps ada sedikit elemen personality, tetapi yang saya beritahu tadi, personality yang membawa impak negatif pada sokongan yang dia sepatutnya dapat. Itu saja. Tapi mungkin ialah Badrul Bakhtiar tu dia lebih mengenali kawasan tersebut dekat di hati pengundi sana. Sebab kita bercerita mengenai lokal. Mungkin itulah cara kena cakap di kawasan ni. Husnuzon. Okey. Itu gambaran kematangan Dr. Awang Azman? Ya. Kalau itu caranya kita memilih, adakah itu progres dalam konteks kematangan demokrasi Malaysia? Okey, kalau kita lihat politik perlu ada rasional. Tapi dalam konteks rasional yang diterima itu banyak faktor yang menentukan rasional politik. Sebab itu dalam politik ada teori rasional, teori pilihan rasional yang sangat popular dalam sains politik. Kenapa memilih? Dan kenapa memilih itu dikaitkan pelbagai. Sejauh mana memberikan kepentingan kepada pengundi tersebut. Pertama. Yang kedua, dari segi apa kepentingan tersebut? Lazimnya dari segi ekonomi. Lazimnya memberikan kesan kepada setempat. Tapi sekarang ni barangkali ada teori baru. Teori unrational. Okey. Ya, ini zaman teori yang penuh kompleks. Pasca normal katanya. Ya. Dulu ada teori modernnya. Misalnya sekarang ni postmodern. Postmodern ini apa kata, kalau ikut teori postmodern ni incredulity toward metanaratif, meragui naratif besar. Jadi naratif kecil ini lebih memerlukan pentas untuk mereka bersuara. Mereka menolak suara yang pusat. Itu kalau ikut teori postmodern dalam ilmu sosial. Jadi saya kira sesuai dengan pergerakan bukan saja setempat, barangkali pergerakan politik dunia yang kebanyakan tidak ada majoriti, yang suka menolak yang dianggap naratif besar, meta naratif. Ini bukan sebenarnya berlaku cara unik, sangat special di satu negeri, tapi satu fenomena global yang perlu diterima. Lebih-lebih lagi apa yang kita katakan tadi, bagaimana mood itu terhasil. Tadi mood itu terhasil dengan pembangkang terhasil dengan ledakan media. Dia ada teknoscape. Tekno ni dengan teknologi yang ada, dengan ada TikTok yang menyeronokkan bagi mereka. Walaupun tidak perform, tapi mereka boleh berlakon di TikTok misalnya. Itu sesuatu yang saya kata jadi unrational sekarang ni dalam dunia kata tadi politik. Entertainment kan? Ya, politik entertainment. Untuk kedai kopi, kita akan bersama Dr. Awang Azman, tapi kita ingin kongsikan
merupakan kawasan favourite antara keputusan rasmi yang sudah pun kita terima. Kita lihat siapa pemenang-pemenang. Ini yang tadi Syahir dan juga Dr. Mazzi kata ternanti-nanti keputusannya, dan kita pun dah tahu keputusannya. Jadi kita akan minta mereka ulaslah ni. Sebab kerusi tumpuan mereka akhirnya sudah kita tahu keputusannya. Saya difahamkan kita sudah bersedia dengan keputusan Hulu Kelang. Jadi kita lihat apa keputusan di Hulu Kelang tadi. Saudara Is juga sudah memaklumkan tadi, walaupun tapi suspend dia dah hilang lah tadi sebab dia dah bocor lah. Is sudah inti climax. Tak boleh lah Ismail. Sebab nanti takut Syafiqah akan dapat vibe dia tu kan. Abang kata Syafiqah tadi vibe dia tu. Kita nak bagi kejutan tu pada awalnya Hulu Kelang. Ya, tapi ulasan Syahir tadi sudah pun tersebut kartel itu. Itu belum masuk lagi yang itu. Jangan ingat kami lupa. Okey, yang N18 Hulu Kelang ini dia. Okey. Berapa majoritinya kita nak tengok? Majoritinya dalam 1600 ya. Yang menariknya tahun kali Jumairah Zulkifli ni pernah bekerja rapat bersama dengan Datuk Seri Muhammad Azmin. Ya, waktu menjadi Jamaah Bomam juga. Dalam politik itu realitinya. Jadi Hulu Kelang saja yang kita ingin kongsikan. Saya difahamkan Bukit Gasing, Subang Jaya dulu. Kita akan lihat keputusan. Kita lihat keputusan Subang Jaya. Subang Jaya ni menarik, Syed. 3 penjuru. Michelle Eng Mezi, Gatna Pragasaram dan juga Zaid Syaukat Ali. Tapi sejarah daripada 2013 PR PH. Kali ini berpihak kepada siapa? Ini kita kena lihat faktor-faktor yang membawa kepada keputusan N31 Subang Jaya ini. Subang ini Jaya antara majoriti terbanyak ini, Syed. 51,191. Majoriti yang untuk DUN. Syafiqah mahukan calon wanita dengan majoriti. Gelombang tadi okey. Ada lagi? Semangat Syafiqah malam ni. Semangat Kita ada lagi satu keputusan ini di Bukit Gasing. Dan keputusannya itu dia juga Pakatan Harapan, juga majoriti yang besar. 24,172. Ya. Okey. Tapi kita gantung tadi soal Dr. Mazzi, dia pun berminat dengan Hulu Kelang. Tadi itu keputusan Hulu Kelang. 1,600 itu dalam bacaan Dr. Mazzi. Itu majoriti yang besar kepada Yang Berhormat Azmin Ali ataupun itu adalah majoriti yang kecil lah. Sebab daripada awal tadi kita lihat maknanya pada banyak ketika juara yang mendahului. Dan kita lihat dia punya turnout dia agak rendah, 69%. Jadi itu juga salah satu faktor lah yang menyebabkan kekalahan calon PH. Sebab biasanya bila turnout tinggi dia akan memberi kemenangan kepada calon PH. Walaupun sebagai satu kawasan DUN di dalam Gombak, maknanya dia satu cabaran kepada saudara Amiruddin yang kemungkinan besar akan jadi menteri besar semula. Begitu juga Gombak setia juga kita dengarnya mungkin pergi kepada Perikatan Nasional. Jadi memang kali ini dengan adanya saudara Azmin kembali ke DUN Selangor, dia akan memberikan satu cabaran kepada kerajaan PHBN di Selangor. Dan tetapi satu perkara yang mengecewakan bagi saudara Azmin ialah beliau tidak dapat menjadi MB semula lah. Dan juga satu kekecewaan juga kepada Parti Bersatu. Kerana Parti Bersatu adalah parti yang setakat ini tidak ada lagi satu negeri yang diterajuinya. Mereka amat berharap untuk memenangi negeri Selangor sebagai satu-satunya negeri yang diharap menjadi base kepada Bersatu untuk menghadapi 5 tahun akan datang di PRU 16. Jadi sekarang ni mereka hanya akan jadi junior partner pada PAS di 4 negeri. Jadi kita akan lihatlah setakat mana Bersatu boleh membina kekuatannya tanpa mempunyai satu negeri yang mereka terajui. Kita juga masih lagi bersama dengan Dr. Ayuni dalam talian. Doktor, mungkin ini menambah komen dengan keputusan-keputusan yang baru sahaja kita berikan. Kalau kita boleh lihat tadi majoriti di Subang Jaya, baru kita boleh cerita gelombang wanita. Tapi selain daripada itulah, mungkin juga berminat dengan Azmin tadi atau bagaimana, Doktor?
Okey, ya kalau kita tengok masihlah, kalau sebelum ni ramai yang menyatakan mungkin kalah, mungkin kena rehat sekejap, tapi ternyata walaupun kalah di Parlimen dan boleh menang di Dewan Undangan Negeri, maknanya masih ada bisa di situ. Cuma saya nak komen sikit sekarang ni tentang trend keputusan ini. Apabila menang majoriti begini, dia tak ada pembangkang yang kuat, tak ada semak dan imbang. Contohnya kalau kata di ketiga-tiga negeri, satu-satu kerjasama politik itu yang menang. Contohnya kalau di Terengganu, majoriti dimenangi oleh PAS Perikatan Nasional, maka di sini kita lihat peranan pembangkang itu tiada. Tiada macam mana nak semak dan imbang dalam sesuatu keputusan yang akan dibuat. Ini agak melemahkan untuk sistem pentadbiran. Di mana-mana 6 negeri ini, kalau kita tengok di semua 6 negeri ini, apabila tiada semak dan imbang dalam sesuatu kerajaan itu, ia sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembuatan keputusan. Kita tak nak keputusan itu nanti akan dibuat seronok sendiri, syok sendiri. Bila satu keputusan itu apabila Menteri Besar ataupun ahli Dewan Undangan ini mencadangkan dan semuanya perlu setuju, sebab bila tiada pembangkang yang kuat ataupun suara pembangkang sedikit sebanyak memberi kesan lah kat sini. Itu yang macam tidak menarik sikit untuk keputusan PRN kali inilah yang saya nampak yang macam kurang lah untuk kelemahannya di situ. Kurang dalam kacamata pemerhati politik, tetapi kepada PAS akan menganggap bahawa ini satu kemenangan besar. Kita ada skor gol yang banyak. Jadi apa remedinya untuk kita kalau kita menganggap ini sebagai herotan dalam demokrasi, Dr. Ayuni? Kalau demokrasi itu kita memang perlu sangat semak dan imbang, tapi saya mengharapkanlah apabila kita menang besar, gol besar begini, di mana-mana negeri sama juga kalau di Selangor itu didominasi oleh PH dan BN, begitu juga kita tak nak keputusan yang dibuat nanti itu tidak mengambil kira. Terus je buat keputusan, apabila nak buat sesuatu keputusan itu terus ambil kira tanpa mengambil kira kesannya nanti keputusan yang dibuat tu. Okay, jadi kalau di dalam sistem demokrasi ini agak kurang baik. Okey, terima kasih Dr. Ayuni, kita ucapkan kerana sudi bersama dengan kita untuk malam ini. Jadi itu antara sedikit ulasan yang kita boleh berikan. Kita kembali semula. Oh, nampaknya hangat. Keputusan masuk ke dalam telefon lagi laju kat sini mengalahkan keputusan rasmi daripada SPR. Nak kongsi ke tak boleh dia kena pastikan dulu baru boleh kongsi. Doktor awang macam ada kejutan di situ. Ya Hulu Kelang. Hulu Kelang. Hulu Kelang. Kenapa? Masih berminat mengulas tentang Hulu Kelang. Sebab Hulu Kelang ini merupakan kawasan yang menarik yang kita tahu Azmin pernah bertanding di situ sebelum itu pada awal kejayaan beliau, dan pada masa yang sama lawan beliau merupakan menti beliau sendiri. Jadi ini merupakan satu orang kata satu saingan yang begitu begitu mencabar sekali di antara keduanya. Di satu pihak ia cuba menyatakan dua pihak ini merupakan kawasan mereka. Misalnya Juwairah mengatakan itu kawasan dia di sekolah, kawasannya dibesarkan juga. Tapi pada masa yang sama ketika Azmin menjadi wakil rakyat ketika itu, kita tahu dengan adanya jentera mekanisme mereka bergerak menyantuni penduduk, dan sehingga penduduk ke situ masih mengingati sumbangan beliau walaupun beliau sudah keluar daripada PKR. Jadi apabila ini berlaku dari segi jangka panjang dalam konsep orang Melayu ni, budi ni begitu kuat. Konsep budi ni, terhutang budi walaupun terkeluar daripada radar. Jadi sumbangan-sumbangan ketika beliau menjadi Menteri Besar, sumbangan beliau ketika menjadi DUN ketika itu pada awal tu masih diingati. Dan Juara itu saya ingat merupakan rising star sebenarnya sebelum ini, sebab beliau merupakan setpol kepada Menteri Besar Selangor, dan beliau dilihat tokoh wanita yang boleh diangkat untuk memegang jawatan yang lebih besar daripada itu.
Jadi apabila pertarungan itu ia juga melibatkan di antara sentimen budi kenangan lama, dan pada sama juga di satu elemen juga terdapat elemen take for granted. Banyak rasa boleh menang sebab di bawah payung yang besar. Payung besar itu ialah PKR. Itu sebab di kawasan tersebut mula-mulanya sepatutnya diberikan kepada Parti Amanah. Kemudian diserahkan PKR. Faktor dia sebab ada jentera dianggap lebih besar daripada itu. Tapi oleh kerana keyakinan sesengah penyokong mereka sendiri, tak apa. Ini di kawasan yang PKR boleh menang. Jadi faktor take for granted inilah yang boleh membawa padah dalam mana-mana pertandingan ataupun pemilihan. Ya. Okey, kita nak terus bersama dengan Ismail. Ismail, ada yang ingin dikongsikan. Silakan Ismail. Okey, terima kasih Syed dan juga Prof Azman tadi ada bercerita berkenaan situasi kecenderungan pengundi. Sudah pastinya calon wanita, walaupun kita mendengar perkabaran saudari Juwairia tewas di Hulu Kelang, tetapi tumpuannya di Selangor pada ketika ini PH sudah pun memberikan dominasi dan juga menampakkan dominasi, mengekalkan di Panan Indah Templer, Seri Serdang, Meru dan juga di Batu Tiga. Tetapi malangnya dan juga sayangnya tewas di Hulu Kelang kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang menempatkan saudari Juwairia Zulkifli. Satu pertandingan yang amat sengit, dan juga seterusnya juga ini juga kerisauan kepada PH juga kepada di kawasan Sabak, Sungai Ramal, Hulu Bernam dan juga di Morib. Jadi untuk di Selangor ini, Syed dan juga Syafiqah serta Tuan Syaril, Prof Azman, Jeram, Rawang, Gombak Setia, Sungai Tua, Bukit Antarabangsa, Taman Medan, Panan Indah, Subang Jaya, Kota Anggerik, itu antara kerusi-kerusi tumpuan yang kita berikan untuk kita melihat bagaimanakah di Dewan Undangan Negeri 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor. Baik, seterusnya juga di Pulau Pinang, seperti diumumkan oleh pihak SPR tadi, dengan memenangi 21 kerusi daripada 40 kerusi, sudah pun membolehkan untuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang dibentuk, PHDAP, dan juga dalam perihal ini juga untuk PH dan juga BN, 34 calon ditempatkan oleh PH dan juga 6 calon oleh Barisan Nasional, dan Perikatan Nasional menempatkan kesemua 40 kawasan. Jadi sedikit kita nak kongsikan pemenangnya. Di manakah kawasan yang pertama, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Ayu bantu saya di sini dan juga sama-sama kita paparkan dengan para penonton kita pada ketika ini. Ada paparannya di AR. Di mana kawasannya? Kalau boleh bantu saya pada ketika ini. Kawasan yang kita nak kongsi bersama dengan para penonton kita. Cuma itulah tadi saya kita cakap di Pulau Pinang sudah pun diumumkan oleh SPR. Cuma di Selangor ini mungkin akan ada pandangan dan juga analisis antara beberapa pihak. Mungkin akan ada berlaku suatu persaingan yang sengit ini. Okey, di Pulau Pinang N23 Air Putih. Lim Guan Eng, Pakatan Harapan, pada ketika ini 8,996, 3 penjuru menentang pencabarnya dari Perikatan Nasional Kong Cheng An, dan tahniah diucapkan kepada YB Lim Guan Eng dengan majoriti 7,923. Ini di Air Putih Pulau Pinang. Okey. Semestinya kalau kita melihat juga di Pulau Pinang ini, seperti saya ada bertanya tadi kepada Tuan Syaril dan juga Dr. Mazi berkenaan tentang apa mungkin pengumuman-pengumuman sebelum penamaan calon itu akan membawa kepada pola pengundian di Pulau Pinang ataupun di Kelantan, tapi sudah dijawab berkenaan di Pulau Pinang. Ini di Datuk Keramat N29. 1 lawan 1, 13,398 Pakatan Harapan. Okey, Jagdeep Singh menentang calonnya dengan majoriti 8,344. Menang dengan 13,000. Okey, Datuk Keramat N29 di Pulau Pinang. Jadi seperti diumumkan oleh pihak SPR, 21 kerusi pada ketika pengumuman itu sudah pun membolehkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk dibentuk. Dan satu lagi, okey, ini tumpuan utama juga sebenarnya di Bertam. Datuk Seri Rizal Marikan Nain American menentang ini 1 lawan 1 juga bersama dengan pencabarnya ataupun penyandang di kawasan itu, saudara Khalid Mehtab, N02 Bertam. Nampaknya Datuk Seri Rizal Marikan buat comeback kemunculan semula setelah tewas pada PHRU 2022 tahun lalu untuk kerusi parlimen. Namun majoriti untuk kita melihatnya adalah 2,321.
tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Rizal American dan American untuk kerusi di Bertam Pulau Pinang. Okey, itu saja perkongsiannya. Macam yang kita katakan tadi, Said, banyak mungkin perbahasan analisis masa yang kita buat, sama ada sewaktu penamaan calon, sewaktu pengundian awal, itu mungkin agak tersasar sedikit. Jadi ternyata tempoh 2 minggu itu memberikan warnanya yang tersendiri. Peluang yang sangat luas untuk kesemua parti yang terbabit, dan juga mungkin faktor calon. Kita banyak membincangkan tadi bagaimana akhirnya pengundi akan melihat faktor calon dan polemik yang berlangsung selama 2 minggu itu. Saya nak bagi ruang Ulu Kelang ni pada Dr. Makzi ni. Sebab bercakap soal Ulu Kelang ni, perubahan Azmin Ali menantikan pengumuman dulu. Maknanya itu pilihan lokasi yang taktikal sifatnya, dan melihat bahawa di situ Juwairia, boleh kita anggap itu tactical maneuvering yang mengena, walaupun hanya 1,600 majoritinya. Ya, betul. Maknanya Saudara Azmin dia berpindah dari Bukit Antarabangsa, iaitu kawasan tradisinya. Dan kita lihat tadi di Bukit Antarabangsa PH menang dengan besar sekali majoriti. Mana kalau dia kekal di Bukit Antarabangsa, dapati akan menerima nasib sebegitu. Jadi pilihannya untuk kembali ke Hulu Kelang ada satu pilihan yang tepat. Manakala Hulu Kelang adalah kampung halamannya, dan juga pernah diwakilinya pada tahun 1999. Oleh sebab itu kita lihat Hulu Kelang itu telah menjadi satu medan, sebab ianya juga bukan satu kawasan yang selamat juga sebenarnya bagi Azmin. Sebab ianya adalah satu kawasan yang secara tradisinya telah dimenangi oleh amanah. Jadi kita lihat tadi dari segi turnout 69% itu salah satu faktor yang saya rasa menyumbang kepada kemenangannya, sebab PH gagal mobilize cukup penyokong tradisinya mereka ada di kawasan itu untuk memenangkan Juwairia. Jadi itu adalah satu perkara yang saya membayangkan sewaktu membuat keputusan itu, apa dinamism yang dia congak tanya orang kawasan ke, yang kata okey, kalau di Bukit Antarabangsa ni akan kalah, tapi kalau sebab sana bukan amanah, kita boleh menang. Itu pertimbangan juga. Apa tuan-tuan rasa di dalam memilih tempat untuk memberikan kemenangan kepada dia? Okey, sebelum itu jumlah di Kedah ada visualnya. Kita ada visualnya, ini kedudukan jumlah kerusi di Kedah. Kalau berdasarkan gambaran ini, kelihatannya Perikatan menguasai seperti yang kita sudah maklumkan sedari awal, dan hanya 3 saja, 2 kepada PHBN.